Kita dah rekod, jadi kita boleh mulakan pembelajaran kita. Kita share dulu hilang dah. Okay, hari ini kita akan belajar sambungan daripada Jangjang Geometri di mana minggu lepas kita dah bincang beberapa soalan, dan soalan tersebut kita dah bincang setakat sini. Cikgu dah bincang soalan nombor 13 untuk 4 harmoni, 14 dan 15 tahu saya lah. Okey, tapi untuk latihan 16 dan 17 ni, okey, yang cikgu maksudkan ni 16 dan 17 ni, penerangannya ada dalam video Jangjang bahagian 5 yang baru ni cikgu telah masukkan dalam WhatsApp. Okey, so penerangan itu dalam kelas 4 beta. Tapi cikgu tak nak ulangi, tapi cikgu nak awak saksikan video tersebut untuk lihat soalan nombor 16 dan nombor 17. Ada penerangannya di dalam video Jangjang bahagian 5. Okey, link YouTube yang baru ni cikgu bagi. Alright. So kita nak sambung ke hadapan sedikit, iaitu kita nak bincang soalan 18. Okay. So soalan 18 ini adalah soalan daripada Jangjang Geometri hasil tambah. Okay. So hasil tambah ni hasil tambah Jangjang Geometri yang kita ulangi sikit Kita ulangi sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai Jangjang Geometri. Sekejap Okay, sekejap Okay, saya harap semua dah tersedia Latihan 18 dalam modul. So siapa dah print boleh buka print modul anda. Yang kita boleh contoh-contoh sikit lah. Hasil latihan dalam buku modul ni awak kena pamerkan pada cikgu bila kita dah bersemuka nanti. Ini sebagai markah PBD anda juga. Anda kena faham ni markah PBD anda juga. Okey, jadi kita sambung balik. Jangjang ada dua perkara. Ni cikgu nak ulang balik sedikit lah supaya kita jangan lost Okey, Jangjang ni kita ada dua perkara penting iaitu kita ada Jangjang Aritmetik JA dan Jangjang Geometrik JG. Biasanya short formnya JA dan JG. Okay, so apa yang kita dah belajar dalam JG TN yang baru ni kita dah belajar hasil tambah, bukan hasil tambah, ni sebutan iaitu ARN tolak 1. Okay, so Jangjang Aritmetik punya TN ialah ini kena ingat tak ingat pun formula akan dibagi, jangan risaulah. Cuma lebih baik kita ingat dan tahu penggunaan formula. Okay, so Jangjang Aritmetik ini ialah TN sama dengan A tambah N tolak 1D. JG, okay, JG ialah TN punya sebutan yang kita belajar minggu lepas adalah AR kuasa N tolak 1. Okay, so yang JG ni ialah keutamaannya D dia. Dia punya selepas dia tolak dan manakala keutamaan JG ni ialah R dia. R ni ialah sepunya nisbah sepunya iaitu T2 bahagi dengan T1. Ini keutamaan dia lah dalam Jangjang Aritmetik. D adalah beza sepunya. Kalau kita ada 2, 4, 6, 8, D dia apa? Tolak. Dia tolak. So D dia tolak selepas, kalau pasangan dia 4, 2, selepas tolak sebelum. Ini kena ingat iaitu kita dapat 2. Kalau R ni, JG ni ialah Jangjang Geometri di mana nisbah sepunya R, dia keutamaan dia pada nisbah sepunya R. Sebagai contoh 3, 9, 12,
27. Ini contohlah T1 3, T2 9, T3 27. Dia punya nisbah sepunya R ialah bahagi kalau kita ambil pasangan 9 dengan 3 selepas bahagi sebelum. Itu cikgu sebutkan lah. Selepas dia 9 bahagi sebelum dia 3. Okey, tu 9 bahagi 3. So ini adalah nisbah sepunya. Ingat So berbeza formula, jangan gunakan JA, gunakan formula JG, JG gunakan formula JA. Kadang-kadang dalam soalan ni dia keliru sikit. Dia tak bagi tahu dalam soalan perpisahan biasanya dia akan bagi nombor jujukan, lepas tu bagi soalan. Dia tak bagi tahu jujukan itu janjang aritmetik ke janjang geometri. Awak kena fikirkan diri tu. Baik itu kita kena test dulu. Jujukan ini janjang aritmetik ke janjang geometri. Okay, so kebanyakan kesilapan murid-murid bila dia menjawab soalan janjang ini, dia tersalah formula. Tu kena hati-hatilah. Alright, so hari ini kita akan sambung kepada JG. Okay, cuma JG ni kita ada formula iaitu hasil tambah. Okay, kita nak bagi tumpuan pada hari ini adalah hasil tambah. Okay, so hasil tambah JG ialah, ini cikgu padam kita nak beri tumpuan pada hasil tambah hasil tambah JG. Okay, so hasil tambah JG ni ialah JG hasil tambah dia, formula dia ialah SN. Okay, hasil tambah sama juga simbol SN dengan janjang aritmetik, dia SN juga, tetapi formula dia berbeza, iaitu dalam keadaan A R N kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Okay, ini formula dia. Dia ada bagi-bagi ni, so bagi banyak kena berhati-hati lah. Atau, dia ada atau ni. SN, dia ada dua sebenarnya. A, R, bukan R sorry. Tetapi 1 tolak RN bahagi 1 tolak R. Okey, so ini formula hasil tambah bagi janjang geometri. Okey, so kita bagi tumpuan pada hasil tambah ini. Okey, so kenapa ada dua? Kalau perhatikan dia terbalik 1 tolak RN, RN tolak 1. Penggunaan formula ini sesuai bagi sesuatu jujukan di mana jujukan itu, kalau yang formula yang pertama ni, formula yang pertama ni sesuai untuk R lebih besar dari 1. Dia kena test dulu R dia. Lebih besar dari 1, kita akan gunakan formula ni. Okay, yang kedua ni ialah untuk sesuai digunakan dalam formula R lebih kecil daripada 1. Apa R? Nisbah sepunya. So ada dua benda ni nak kena tahu ni. Jangan salah guna sekali lagi. Ni yang rumit ni tentang hasil tambah JG kita sekarang ini. Alright? Okay. So, ini nota sedikit lah tentang penggunaan formula ni. Kita akan tengok latihan. Kita tengok latihan sekejap. Okay. So, latihan ini dalam latihan yang ke 18. Okay. Latihan 18 kita ni sekarang lah. Alright. So, kita tengok latihan 18 dalam modul kita tu. Siapa dah print boleh tengok Pakai contoh, kita tengok example dululah. Tengok example ni, contoh kita sekarang ni. Okay, soalan dia, cari hasil tambah, cari hasil tambah N sebutan pertama bagi setiap janjang geometri berikut. Okay, kita tengok example dulu. Okay, so tengok example dia beri. Okay, so dia bagi 3, negatif 6. Okay. Dia bagi 3, negatif 6. Kat sini cikgu tulis kat sini.
contoh yang diberi. Okay, kita tengok contoh. Okay, dia bagi tiga sebutan pertama, lepas tu negatif 6, sebutan kedua 12, sebutan ketiga negatif 24, sebutan yang keempat dan seterusnya. Okey, kita dah tahu So ini adalah contoh untuk janjang geometri So jangan keliru. Okey, so kalau kita tengok kat sini janjang geometri dia, kalau kita kira balik dia punya nisbah sepunya dia R. Okay, apa R dia? Okay, kalau kita ambil pasangan selepas dengan sebelum ini ialah negatif 6 bahagi 3. Negatif 6 bahagi 3 sama dengan negatif 2. Okay. So kalau perhatikan betul-betul negatif 6 bagi 3 ni R kita adalah negatif 2. Alright. So jadi R kita kalau dia negatif 2 bermakna lebih besar daripada 1 ke lebih kecil daripada 1? Cikgu nak tanya tu dulu. Dia lebih besar daripada 1 ke atau lebih kecil daripada 1? Negatif 2 kita ni. Siapa boleh jawab? Siapa yang ada sekarang ni lah. Yang masih buka mata. R sama dengan negatif 2. Adakah negatif 2 ni lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1? Siapa boleh jawab? Lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada 1. Jadi cerita dia kalau dia lebih kecil dari 1, kita nak cari hasil tambah hasil tambah 5 sebutan pertama. Okey, soalan contoh tu dia kata cari hasil tambah 5 sebutan pertama Hasil tambah 5 sebutan pertama ini adalah S5. Okey, S5. Okey, kalau R dia lebih kecil daripada 1, yang mana satu formula kita nak gunakan antara dua ni? Yang pertama ke atau yang kedua? Siapa beritahu cikgu? Yang pertama ke atau yang kedua? Yang gunakan yang mana satu ni? Untuk contoh kita ni. Siapa boleh jawab? Dua. Yang kedua. Alright. So kita gunakan formula yang kedua sebab R dia lebih kecil daripada 1. Alright. So kita dah tentukan formula yang betul. Bila R-nya lebih kecil daripada 1 iaitu negatif 2. So kita nak kena gunakan formula Sn sama dengan A iaitu R batuk lagi. Okay. Sn A1 tolak Rn bagi 1 tolak R. Okay, ini adalah untuk formula R lebih kecil daripada 1. Sesuailah untuk formula kita nak gunakan sekarang ini. Alright. So macam mana kita nak gunakan? Isi saja R kita negatif 2, A kita apa? Dalam kes kita ni, A kita ialah 3. Alright. A kita adalah 3. So kita tulis kat sini dulu. Okay. A kita adalah 3 manakala R kita adalah negatif 2. So ini adalah maklumat-maklumat yang sangat penting untuk pengisian dalam kita punya formula ini. So soalan dia kita nak cari S5. Okay. Kita isi kat sini S5. Hasil tambah 5 sebutan pertama. Okay. S5. Jadi A kita tadi apa? A kita ialah 3. Okay, 3. Okay, dalam kurungan 1 tolak R kita adalah negatif 2. Okay, negatif 2 ni selalu kita buat kurungan kecil macam ni sebab kita ada kuasa N ni. N ni adalah 5. Okay, 5. Tutup kurungan. Bahagi semua ni dengan 1 tolak negatif 2. Okay, berhati-hati bila awak kira ni sebab kadang-kadang kita kira ni tersalah.
Ni kena hati-hati ni. So, kira kita ni takut tersalah. Okay, sorry guys. Dalam contoh tu dia nak 6 ya. Contoh dia nak apa? 6 sebutan pertama. Ini contoh kita tengah buat soalan contoh ni. Bukan S5 ni. S5 adalah soalan A. Kita nak tengok contoh ni. Dia nak 6 sebutan pertama. Sebutan 6 bukan 5 5 ni adalah soalan A, nanti kita akan buat jugalah. Okay. So jadi kita tengok hatian ni bukan 5 tetapi 6. Dia nak 6 Okay, so jadi kita padam ni. So, jadi N ni kita jadi 6 Okay, sorry guys. So kita tulis sini 6 kuasa 6. So bila kita kira dalam kalkulator kita ni, okay, hati-hati kalau tak nak kira gunakan kalkulator pun tak apa. Tapi kalau kita pandai kira, kita buat satu persatu. 1 tolak, cuba tekan kalkulator, negatif 2 kuasa 6. Apa jawapannya? Negatif 2 kuasa 6. Cuba tekan kalkulator ni. Siapa yang ada kalkulator sekarang, tolong. Negatif 64. Salah bukan negatif 64. 64. Ya, betul. Sebab oleh kerana sini dah 60. Hati-hati bila tekan kalkulator tu. Sebab dalam kalkulator tu awak tak boleh buat negatif 2 kuasa 6. Dia akan dapat negatif 64. Ni sebab ada negatif ni, awak kena tutup kurungan. Baru awak akan dapat jawapan yang betul. Ni memang ramai kebanyakan murid-murid salah tekan. Ni kena hati-hati So bila nak buat kuasa tu, tolong guys, ingat ni memang cikgu tengok dalam ujian baru-baru ni pun banyak silap-silap dekat sini lah. Negatif dengan positifnya dia nak salah tekan kalkulator. Okay, sekali lagi cikgu nak ingatkan, sekali lagi supaya kita remind untuk bila-bila masa, kalau kita nak tekan kalkulator negatif 2 tekan ke kuasa 6, di kalkulator kita akan tulis macam ni kan. Okay, so jangan buat macam ni dia akan dapat negatif 64. Sebenarnya yang betul kita kena taruh kurungan dulu. Baru kita dapat jawapan yang sebenarnya adalah 64. Okay, hati-hati ini semua benda yang kita kena patuh lah. Alright, ni cikgu padam. Just in case. Okay, kita padam. Sekejap. Okay, so jadi apa yang kita dapat kat sini, nilai negatif 2 kuasa 6 ni sebenarnya ialah, okay, 2 kuasa 6 ialah 64. Okay, hati-hati sebab depan ni ada negatif lagi. Ni lagi yang banyak budak keliru ni. Sebab ni tak hilang lah. Yang hilang ni dalam bracket tu. Yang negatif jadi positif. Okay. Ni sebab cikgu nak terangkan sedikit tentang algebra. Jadi yang bawah ini 1 tolak 2. Jadi 1 tambah 2 lah. Okay, so kita teruskan perjalanan pengiraan kita. 3 1 tolak 64 dah jadi apa 1 tolak 64 kita akan jadi negatif 3. Negatif 3, negatif 63. Okey, bawah ni akan jadi 3. Ya, 1 tambah 2. Jadi 3 bagi 3, so akhirnya jawapan kita akan dapat negatif 63 seperti contoh. Okey, setakat ni faham Boleh Okay, boleh cuba Okay, so ini contohnya lah. So dalam contoh dia terus bagi jawapan. Ini cikgu tunjuk jalan kerjanya satu persatu lah. So nanti awak boleh tengok rekod video ni balik semula Okay, next. Kita tengok soalan, baru kita tengok soalan A. Alright. Cari sebutan hasil tambah 5 sebutan pertama. Ini yang cikgu tersalah tadi contoh tadi. So ni S5 lah. Okay, betul. Ni S5. Kita nak cari S5. Okey, S5 ni kalau ikutkan, apa maksud S5 ni? Hasil tambah 5 sebutan. Maknanya T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sampai T5. Itu maksud dia. Okey, tapi kalau kita nak guna kaedah macam ini, tambah satu persatu. Kalau kita nak gunakan kaedah tambah satu persatu ini, kita boleh gunakan formula. Ini kena hati-hatilah. Alright, so nak gunakan formula ni nak kena tentu R nisbah sepunya ni. Nisbah sepunya ni lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1. R dia ni lah. Okay, so kita tengok dalam contoh yang kedua. Contoh kedua lah. Soalan yang pertama. Iaitu soalan yang pertama dia bagi sebutan 324 sebutan pertama. Lepas tu
216 sebutan kedua, kemudian 144 sebutan ketiga, dan terakhir 96. Okey, ada 4 sebutan lah. Sebenarnya 2 sebutan ni dah cukup dah actually. Okey, untuk kita dapatkan dia punya A. Okey, dia punya A dia apa? A dia adalah sebutan yang pertama ini, iaitu 324. Ini A dia lah. A, sebutan pertama. Kemudian kita ada R. R ni adalah nisbah sepunya. Biasanya kita akan ambil pasangan pertama dengan pasangan kedua, iaitu 216 bahagi beza nisbah sepunya ni ialah kita kena bahagi, iaitu 216 bahagi 324. Jangan terbalik dia selepas bahagi dengan sebelum. Ingat selepas pasangan bahagi dengan sebelum, atau T2 bagi T1, atau T3 pun boleh bagi T2, atau T4 bagi T5. Ini kena ingat sebab kadang murid dia tersalah kira terbalik. So hati-hati. Jadi cuba kira untuk cikgu, apakah 216 bahagi 324 dalam bentuk pecahan yang paling mudah lah, kecil. Cuba tekan kalkulator dalam bentuk pecahan yang paling mudah. 2/3. 2/3. Okay, so 2/3. Right, so ini kita punya apa dinamakan sebagai nisbah sepunya. Okay, so nisbah sepunya kita ni nak gunakan formula hasil tambah, dia kena tahu dulu R ni lebih kecil daripada 1 ke, atau R kita ni 2/3 ni lebih besar daripada 1. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Lebih kecil. Lebih kecil. Ya, betul. Okay, so R kita ni dia lebih kecil 2/3 ni sebenarnya ada lebih kecil daripada 1 Awak tekan kalkulator, 2/3 ni sama dengan 0.6666 So 2/3 ni adalah lebih kecil daripada 1. Jadi formula mana kita nak gunakan? Kalau kita tengok balik formula, ada 2 formula. Yang mana satu nak gunakan? Formula yang pertama ke atau formula yang kedua? Kedua. Yang kedua sekali lagi. Okey, macam contoh tadilah. Okey, so maknanya kita kena gunakan formula yang kedua. So jadi formula yang kedua kita ni ialah Sn, sekali lagi cikgu kena terangkan satu persatu. A, okey, 1 tolak R kuasa N bagi 1 tolak R. So ini adalah untuk R punya kecil daripada 1. Okay. Alright. So memang betul lah. Okay. 2/3 kita ni. Alright. So jadi pengisiannya kena hati-hati bila awak isi ni. Sebab A dia adalah 324. Isi. Betul. Okay. Pada peringkat awal soalan kita apa? Kita nak S5 terhilang sedikit. S5. Okay. So cari S5. Dengan keadaan A dia adalah 324, tulis 324, okay, dalam kurungan 1 tolak 2/3, okay, 2/3, okay, dalam kurungan, cikgu suka buat kurungan dengan kuasa 5 sebab dia punya hasil tambah 5 okay, bahagi 1 tolak R. 1 tolak 2/3. Okay. Alright, kita besarkan sikit supaya kita dapat jelas kiraan kita macam mana ni. Alright. Okay, cikgu cantikkan sikit lah. Comot pula kat sini. Okay. Comot pula kat sini. Alright, 1 dalam kurungan. Cikgu padam sikit bagi cantik sikit lah. Kenapa? 1 tolak dalam kurungan kecil di sini 2/3, okey, kuasa 5 tutup kurungan. Bawah ni pun cikgu nak cantikkan sikit lah. Tak cantik pula. Okey, tulisan cikgu. Alright. So bagi 1 tolak 2/3. Okey, cuba kira ni. Jangan apa ni? Jangan tersalah tekan Okay, jangan tersalah tekan. Okay, kira ni macam mana? Saya nasihatkan supaya
awak kira satu persatu dulu. Contohnya, kira ini dulu. Dalam bentuk pecahan. Okey, kira ni dulu dapat berapa? 2/3 kuasa 5. Berapa tu? 32/243. Sekejap 324 dalam bracket 1 tolak apa tadi? 32 32 bagi 243. 43. Okey, betul dalam bentuk pecahan pun tak apa. Okey, bagi 1 tolak 23 yang bawah ni. 1 tolak 23. Berapa tu? 1 tolak 23. 1/3, betul tak? Kan? Bawah ni ada 1/3. Okey. Kita buat pelan-pelan Okey. 324 darab dengan 1 tolak 32 bagi 243 bagi 1/3. Okey, sebab dia dalam bentuk pecahan ni, ada banyak pecahan dalam ni, ada pecahan lagi. So awak kena berhati-hati bila kira janjang geometri punya penyelesaian ni. Okey, 324. Okey, cuba tolak yang atas ni dalam kurungan ni. 1 tolak 32 bagi 243. Dalam bentuk pecahan pun tak apa dulu. Tekan kalkulator. Ada? 1 tolak 32 bagi 243. Siapa boleh yang kirakan untuk cikgu? 211 211 per 243. Okey, 211 per 243. Okey, semua ini adalah dalam bentuk pecahan. Betul? Alright, so nak tekan kalkulator ni macam mana? Tekan kalkulator yang atas dulu. 324 darab 211. Cikgu nasihatkan cara nak tekan ni, hati-hati tekan satu persatu. Kadang-kadang orang tekan sekaligus rentak, dia semua salah. Tekan atas ni. Dan kalkulator tu tekan 324 darab 211 darab 243. Dalam bentuk pecahan. Atau awak nak tekan macam ni pun boleh. Yang atas ni dulu. Yang keliru cikgu nak ajar cara tekan kalkulator ni. Okey, 324 darab 211 bahagi 243. Okey, apa dapat jawapannya dalam bentuk pecahan? Kalau nak tekan ni cara macam cikgu ni pun boleh ke? 844 per 3. Okey, 844 betul ni? Per 3. Per 3. Ya. Per Ya, 3 bagi 1/3. Betul? Kita ada bagi lagi bawah ni. Bawah ni kita ada lagi ni. 1/3. Macam nak tekan kalkulator ni. 844 per 3 bagi 1/3 lagi. Macam mana tu? Ni ramai yang keliru ni. Cikgu nak tengok macam mana tekan kalkulator. Okey, kalau perhatikan betul-betul, kalau kita buat secara manual pun dah dapat jawapannya. Sebenarnya kalau kita tengok kat sini, 844. Okey, 844 per 3. Okey, yang ini. Betul? Bahagi. Ni bahagi kan? Bahagi 1/3. Itu maksud dia lah. Keseluruhan ni. So kalau bahagi ni didarabkan jadi apa 844 per 3. Kalau kita darab jadi apa? Terbalikkan. Kan kita belajar macam tu? Betul tak? Daripada bahagi jadi darab, terbalikkan. So ini kita boleh cancel. So apa jawapan terakhir kita? 844. Okey, itu saja jawapan kita. Alright, so setakat ni untuk soalan A. Boleh? Setuju? Harap-harap begitulah So jangan keliru dengan ADMAT ni. Memang suasana ADMAT ni dia akan bagi
dalam bentuk pecahan, dalam bentuk banyak-banyak negatif dia, bila kita kira tersilap ni, tersilap tu. Sebab itu kita kena berhati-hati matematik tambahan ni dia memang sengaja bagi soalan-soalan seperti ini tak mudah mana pun, tapi dia senang je. Dia tak susah mana pun, dia cuma cara pengiraan kita. Kita konsep dah tahu, cara nak gunakan formula pun kita dah betul. Tetapi bila dia bagi pengiraan untuk kita ni, dia bagi yang rumit-rumit pula. Dalam banyak pecahan dan bagai. Okey, tapi macam mana pun ni dah rekod, awak boleh tengok balik semula lah. Pengiraan ni awak cuba buat balik. Cuba tutup jawapannya, buat balik berulang-ulang pun tak apa supaya kita hafal pergerakan perjalanannya. Okey? Tu soalan A. Baik, untuk soalan B, dia suruh cari S7. Hasil tambah 7 sebutan pertama. Okey, so ini cikgu tak nak buat. Cikgu nak awak buat sendiri. Cikgu bagi jawapannya boleh. Okey, untuk soalan 18C ini, 18B ini. Iaitu cikgu akan bagi dalam bentuk jawapannya ialah 218.4. Ini jawapannya terus So S7 untuk soalan B kita ni adalah 2184.4. Boleh Okey, so ni awak buat sendiri dalam modul awak. Nanti kita akan tanya kemudian lah. Baik, kita teruskan. So tahu cara nak menggunakan hasil tambah formula panjang geometri Baik, kita tengok pula yang ini. Ini rumit sikit lah. Kita ada beberapa soalan ni. Kita ada 3 soalan. Okey, kita tengok example. Apa-apa pun kita tengok example juga. Alright, kita tengok example muka surat. Berapa yang cikgu bagi ni? Muka surat 10 Siapa yang ada modul dah print. Jadi, dia suruh cari hasil tambah sebutan dalam setiap janjang geometri berikut. Okey, ini kerjanya panjang sikit lah. So, saya harap awak boleh faham Maksudnya, sampai mana kita nak tambah ni? Okey, nanti cikgu cikgu buat sebelah dia. Okey, kejap Kita besarkan sikit ni. Okey, so kita tengok contoh. Dalam example modul anda tu, tengok contoh. Soalan dia, cari hasil tambah. Okey, lagi tengok soalan dia. Cari hasil tambah sebutan dalam setiap janjang geometri berikut. Okey, maksudnya kalau dalam contoh tu, tengok contoh satu dia bagi sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan seterusnya dia ada dot ni seterusnya dia tak tulis yang lain-lain tu, tetapi dia berhenti pada satu nombor 78,125. Ini problemnya. Ini contoh soal exam ni. Jangan main-main. Kita dah tahu bahawa ni adalah T1, T2, T3. Dot. Seterusnya ni T berapa ni? Siapa tahu ni T berapa? Tak tahu Ni tak tahu ni. Ni T yang ke berapa kita tak tahu. Maknanya kita nak kena jumlahkan T1, T2, T3, T4, T5, T berapa-berapa sampai sini. Okey. Faham tak maksud cikgu ni? Okey, so masalah sekarang ni kita ada sebutan yang kita tak tahu ni, yang penghujung yang terakhir ni 78,125 ni adalah sebutan terakhir kita nak jumlahkan. Masalahnya kita tak tahu N ini berapa. Supaya nanti kalau N ini kita tahu apa, okey, nanti kita senang nak gunakan Sn. Nak tahu Sn ni nak jumlah sampai ke berapa ni? Nak kena tahu N ni dulu. So dalam soalan ini kita kena buat dua step, dua langkah. Pertama, kita nak tentukan N ni apa dulu. Bila N ni kita dah tahu, N ni kita dah tahu, ini bilangan yang keberapa, okey, barulah kita boleh gunakan formula Sn. Sebab dia nak hasil tambah sampai 78,125. Okey, so kena dengar betul-betul bahawa langkah pertama ni kita gunakan formula Tn dulu. So kita tulis ini
sebagai langkah pertama, kita kena gunakan formula Tn, iaitu A dalam janjang geometri N tolak 1. Kenapa nak gunakan formula ni? Sebab kita nak tahu N ini apa. Nak tahu dulu N ini apa je N ni. Okay, so jadi, okay, alright, so macam mana isi formula ni? Okay, isi formula ni di peringkat pertama, A adalah sebutan pertama. Sekali lagi cikgu tulis kat sini supaya mereka kenali A tu apa. A kita adalah sebutan pertama, 1. A kita adalah 1. Manakala R kita ialah selepas bahagi sebelum. Ambil sebutan kedua, sebutan pertama, iaitu 5. Okay, nak guna formula, okay, so 5. So ini dia punya maklumat yang paling penting lah setakat ni. Okay, so jadi tujuan kita untuk langkah pertama ni, dia nak cari N ni. Bilangan yang N ni keberapa ni, nak tahu N ni apa. Jadi apa yang kita boleh buat, sebelah kanan kita ni, A dia 1, tulis. A dia 1, okay. R dia 5, dengan N tolak 1 dululah. Setakat ni N ni kita tak tahu apa dia. Manakala yang sebelah kiri, kita letak 78,125. Okay, nak gunakan formula ni lah. Ni langkah pertama, kita ada 2 langkah. Jadi seterusnya 1 ni kira pindah je, tak ada apa-apa. Tinggal 78,125, tinggallah 5, N tolak 1. Okay, alright, baik. So macam mana cari N ni? Okay, kalau kau ingat lagi indeks 78,125 ni, dengan kita compare dengan sebelah ni ada 5. 78,125 ni sebenarnya ada 5 kuasa apa Siapa boleh bagi tahu apakah 78,125 ni 5 kuasa apa? Siapa boleh bagi tahu 5 kuasa apa kat sini? 78,125 ni 5 kuasa apa? 7. 7 Okay. Betul 7 Cuba tekan kereta masing-masing. 7 Setuju semua? 7. Okay, 7. Okay, so sebenarnya adalah 7. Okay, lagi 5 kuasa 7 adalah 78,125. Dia adalah kuasa 7. Okay, kalau masih ingat lagi macam mana cari nilai N ni, sebab oleh kerana kiri kita punya asas dia 5, dalam indeks lah 5, sebelah kanan pun 5, maknanya kita boleh compare kiri kanan. 7 sama dengan N tolak 1. Jadi N kita sama dengan apa? Negatif 1 pindah sana, jadi tambah. So N adalah 8. Okey, apa maksud N ni sama dengan 8? Bermakna kalau kita berbalik kepada sini maknanya 78,125 ini ialah T yang ke berapa ni? T yang ke-8. Okey, so tulis balik. Ini adalah T yang ke-8. Okey, kat sini barulah kita tahu sampai mana kita nak jumlahkan. Sebab seterusnya langkah kedua, apa yang kita kena cari ialah S8. Okay, so tulis kat sini. Okay, so langkah yang kedua, bila N ni adalah 8, so langkah yang kedua, yang soalan dia ialah kita nak cari hasil tambah 8 sebutan pertama. Yang ni kita nak tahu. Okay, alright, kita nak cari S8. Baik, sebelum tu, nak gunakan hasil tambah jangjang geometri. Sekali lagi kita kena buat satu langkah yang berjaga-jaga. Sebab dalam hasil tambah yang kita ada sekarang ni, formulanya ada 2. Yang mana satu kita nak pakai? Ikut contoh soalan kita. Yang pertama ke yang kedua? Hasil tambah ni. Yang pertama. Yang pertama sebab kenapa yang pertama ni? Sebab dia punya R dia lebih besar daripada 1. Okay, so yang formula yang pertama Okay, sekali lagi kita tengok. So, jadi kita nak gunakan formula S
N sama dengan A R N tolak 1 bagi R tolak 1. Khas untuk R lebih besar daripada 1. Okey, sebab R dia berapa tadi? 5. R dia 5. So, sekali lagi, ini penting. Tadi apa soalan kita tadi? A kita 1, R dia 5. So, A kita 1, untuk soalan contoh kita lah. A kita 1, R dia adalah 5. Okay, so ini penting sangat maklumat-maklumat ini. Dan soalan ini, N kita dah dapat tadi apa? N kita adalah 8. Okay, so ini sangat penting maklumat inilah. Okay, so N kita tadi adalah 8. So ini adalah maklumat yang kita cari daripada langkah 1 tadi. Alright, so kita isi perlahan-lahan. Jadi S8, tulis hasil tambah yang ke-8 sama dengan A. A kita 1. A kita 1 dalam kurungan 5. R kita 5. N kita 8. Kuasa 8. Tolak 1. Tutup kurungan. Bahagi. Sekali lagi R kita bawah 5 tolak 1. So ini kira-kira. Ini senang sikit kot. Tak ada pecahan, tak ada apa. 5 kuasa 8 berapa. Dan dalam contoh kita tu dia dah bagi jawapan dia ialah 97,656. Oh, banyak juga tu. Hasil tambah daripada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga sehingga sebutan ke-8. Okey, faham setakat ni? Alright. So kita tengok soalan 1. A. 19A. Okay, sama juga konsepnya tadi. 27, 9, 3, 1 bahagi 6, 5, 6, 1. Sama juga ni. So macam nak buat ni? Jom kita buat. Okey, sekali lagi soalan dia bagi cari hasil tambah bagi nombor-nombor jujukan janjang geometri berikut. Itu soalan dia lah. So dia kata dia bagi yang sebutan pertamanya adalah 27. Lepas tu sebutan yang keduanya adalah 9. Sebutan ketiga 3 dan seterusnya. Pada satu tahap nombor-nombor itu dia berhenti kat sini. 6, 5, 6, 1. Okey. So kita tahu bahawa ini adalah T1, T2, T3. Kita nak jumlahkan ni. Sampai ni T berapa ni? Siapa tahu? Tak tahu lagi ni. Ni T berapa ni? Kita punya ni. Ni yang T berapa ni? Tn yang ke berapa ni? Ini yang kita nak cari ni. Nak cari bilangan N. Berapa bilangan ni? N sama dengan apa? N tu sama dengan apa? Kita nak tahu ni N ni sama dengan apa ni N kita ni. Okey, N kita ni lah. So ada dua langkah yang perlu awak kena tahu. Pada peringkat awal ni sebelum kita cari hasil tambah, kita kena cari bilangan ke berapa 1 bahagi 656 ni. 1 bahagi 6561 ni. Bilangan ke berapa. So langkah yang pertama apa kita kena buat ialah kita kena bagi, kita tulis kat sini. Okey, langkah pertama kena gunakan formula Tn. By hook or by crook kena gunakan formula Tn. Alright, so gunakan formula janjang geometri punya sebutan. Baik, sebutan peringkat awal ni kita kena tentukan A dia apa? A dia 27. Okey, tu A kita 27, sebutan pertama. Manakala R kita ialah ambil yang selepas bagi sebelum. Okey, ataupun 9 bahagi 27. Berapa ni? 9 bagi 27, kira-kira 1/3 1/3. Bila kita kecilkan lah. Okey, so R kita adalah 1/3. Jadi nak masukkan dalam formula. Setakat ni N kita tak tahu. N kita nak tahu, kita kena cari dulu N. Okey, pada peringkat awal ni, sebelah kanan kita ni, dalam formula kita ni, A dia adalah 27. Manakala R kita ialah 1/3. Okey. N tolak 1. Kita tak tahu dulu N tu, kita letak N je lah pun boleh ubah.
Manakala yang sebelah kiri kita ni, kita isi 1 bahagi 6,561. Okey. Alright. Okay, ada masalah? Tak ada masalah setakat ni? Dia lah bentuk pecahan ni. Hati-hati bila kira ni, jangan pening Okey, cara nak kira ni macam mana? Okey, pada peringkat awal ni, kita boleh ambil 27 ni darab. Jangan potong macam ni. Ini ramai yang buat macam ni. Salah tak boleh Tak boleh buat potongan macam ni. Sebab kita ada kuasa yang tak tahu ni. So jangan buat. Maksud cikgu, 27 ni kita boleh pindah sebelah kiri kita. Pindah ke situ. Jadi darab bahagilah. So daripada darab, kita boleh jadikan dia bahagi. Okey, kirakan untuk cikgu. Jadi macam mana ni? 1 bahagi 6,561. Bawah ni darab 27 lagi. So kena pandai kira-kira algebra ni. Kalau tak pandai kira-kira algebra ni, pening kepala nak kira yang lain. 1/3 N kuasa. Okey, tolong kira yang pembawah tu. 6,561 darab dengan 27. Berapa awak dapat? Berapa awak dapat? Tolong kira. 1 per berapa? Pembawah dia? 1,6,561 darab 27. Pembawah jadi apa? Kira berapa dapat tu? Dapatan dia? Alamak. Berapa pembawah dia? 177,147. Okey. 177 apa dia? 147. 177 147. Betul Betul Okey, boleh 177 147. Okey, good. So next, apa kita buat? 177 147 ni cikgu nak tanya. Sebenarnya selepas pengiraan ini kita kena buat 1/3 dalam bentuk bracket. Okey, sama dengan 1/3 N tolak 1. Alright, 177 147 ni adalah 3 kuasa apa Siapa tahu? Banyak tu. Kena main-main dengan kalkulator tu. 177, tak apa cikgu bagi masa untuk awak kira. Sebab tu cikgu buat secara slow and steady ni bila mengajar ni. Okey. Bagi tak kira? 133, 133 pula. 177 147 ni adalah 3 kuasa apa siapa boleh try and error tu? Sebelas. Ya, kuasa 11 Ya, betul. So jadi kalau 1/3 ni kita boleh jadikan sebelah kiri 1/3, sebelah kanan pun 1/3 juga, dan kita boleh letak 1/3 ni bersamaan dengan 1/3 kuasa 11. Yes. Okey, 177 3 ini kuasa 11 ni adalah 177 147. Besar sikit lah nombor ni, kena play around with your calculator. Orang panggil lah. Kena tekan try and error. Okay. Kalau 3 kuasa 10 tak boleh, tekan lagi 3 kuasa 11. Oh, rupanya 3 kuasa 11 ni adalah 147 147. Okay. So jadi kena hati-hati bila kita kira. Sebenarnya ramai yang budak keliru nak kira banyak-banyak nombor seperti ini. Dan dalam indeks, nombor indeks yang kita dah belajar dulu nombor indeks, bila dah dapat asas 1/3 sebelah kanan dan sebelah kiri ni sama,
maknanya kita boleh padam ni, kita boleh ambil 11, kuasa dia 11 sebelah kiri dan kuasa N tolak 1. Jadi N kita ini adalah negatif 1 pindah sana adalah 12. Okey, kat sini kita boleh dapat simpulkan bilangannya sama dengan 12. Maknanya N ni 12. Maknanya 1 per 6,561 ini, okey, adalah sebutan yang ke-12. Ini pentinglah. Okey, so langkah kedua. Langkah kedua barulah kita boleh cari hasil tambah. Okey, so langkah kedua. Okey, langkah kedua. Kita dah tahu N dia tu, itu kita nak cari S12. Nak cari hasil tambah yang ke-12. Di mana A kita tadi apa? A kita adalah 1. Sorry, A kita adalah tadi apa? 27. R kita adalah 1/3. Untuk soalan ni lagi N kita adalah 12. So ni maklumat yang kita nak gunakan dalam S12 nanti. Okay, S12 kita. Okay, saya nak tanya. Nak gunakan formula mana satu ni? Sekali lagi. Cikgu tanya sekali lagi. Mana formula tu? Atas sekali. Satu ke dua? Nak gunakan formula satu ni jadi S12 kita ni. Satu ke atau dua? Satu ke atau dua? Jadi R kita 1/3 kan? Mana yang kedua lah? Yang paling sesuai kita gunakan formula yang kedua hasil tambah. Okay? Formula yang kedua hasil tambah kita ialah, okay, lagi cikgu tulis, iaitu SN sama dengan A, yang formula yang kedua tu adalah 1 tolak RN bagi 1 tolak R. Okay, so ini adalah untuk formula untuk R lebih kecil daripada 1. Ya, memang betul lah R kita ni lebih kecil daripada 1. Ini kena hati-hati guys. So jangan salah gunakan formula. Okay, so next barulah kita buat pengisian yang lengkap. Kat sini kita boleh tulis soalannya S12 sama dengan A. A dia 27, 1 tolak R 1/3. Cikgu suka bracketkan macam ni kuasa 12 besar ni. Okey, bagi 1 tolak 1/3. Baik. Okey, cikgu nak bagi ruang dan masa untuk anda kira ni sendiri. Berapa jawapannya? Cikgu tak nak bagi jawapan dulu. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Siapa dapat jawab, cikgu bagi markah PPD yang besar. Siapa yang boleh dapat jawab dululah. Ya, boleh buat perlumbaan. Boleh bagi nak cakap atau nak bagi message dalam instant message call kita tu. Okey. Boleh? Okey, cuba tengok. S12 sama dengan 27 dalam kurungan 1 tolak 1/3 kuasa 12. Okey, bahagi 1 tolak 1/3. Okey, berapa kiraan awak ni? Tengok siapa dapat betul. Sekali betul, alhamdulillah. Apa jawapan dia? Ada dapat jawapan? Okey, cuba cikgu bagi masa 5 minit awak kira ni. Berapa awak dapat? 26.667. 26.667. Salah. Iman salah. Siapa lagi? Salah kira. Tentu jawapannya dalam perpuluhan pun tak apa. Bagi dalam bentuk perpuluhan pun okey. Siapa boleh bagi jawapan yang betul? Dua, 6, 3 bahagi 3. Pun salah. Saya tekan kereta tak boleh 26.67. Pun salah. Kena kira tu.
Cikgu pun tengah kira ni. Sama-sama kira. Jangan awak seorang je kira. Cikgu pun kira juga. Cikgu sekali dapat ke tak dapat? Masalah cikgu gunakan kalkulator dalam handphone ni dia agak rumit sikit lah. Tadi buka lah kalkulator cikgu dalam handphone. Siapa dapat? 27. Pun salah. Macam mana ni? Yang kira ni? Ni kalau ujian ni habis ni. Ya hati-hati Kira tak betul. 1 per 3 kuasa 12. 1 3 40. 40.5. So rincian betul. Jawapannya 40.5. Betul, sama dengan cikgu. Cikgu pun dapat kiraannya. Okey, samalah cikgu. Bagus, so rincian. Cikgu bagi markah PBD. Okey, maksudnya pengiraan yang cikgu dapati dari random cikgu ni daripada berapa orang ni, 5 orang cuba jawab pun salah. Maknanya kita kena improve dari kiraan. Kalau boleh yang pengiraan kita tu sekali one shot betul. Jangan tekan banyak kali baru betul. Ini yang masalahnya. Kita tak confident bila kita menjawab soalan. Okey, ni cikgu tinggalkan untuk awak kira balik. Setuju Kira balik. Dapat tak 40.5? Memang betul lah jawapan dia 40.5 40.5. Ni cikgu tak nak tunjukkan ni. Awak cuba buat dapatkan sampai dapat 40.5. Okey, ni baru betul. Setakat ni lah. Alright. Okay, so jawapannya 40.5. Okay, so next. Kita tengok soalan-soalan lain. Soalan B pun ada, soalan C pun ada. Okay, ingat langkah-langkah yang cikgu telah berikan penjelasan. Harap jelas. Okay, dalam B ni cikgu nak bagi terus jawapan lah. Boleh tak? Hasil tambah dia, okay, dia sebenarnya cikgu akan bagi N ya. N awak cuba cari 128 ni N yang keberapa? Okay, N yang keberapa? Cari ni T1, T2 dia bagi, ni Tn yang keberapa ni? N ni keberapa? Okay, awak cari. Cikgu bagi hasil tambah je. Jawapan hasil tambah je. Hasil tambah keberapa cikgu tak nak beritahu. Cikgu bagi hasil tambah je daripada N kita ni. Apa dia? Awak cari N ni dulu. Baru awak cari hasil tambah dia. Cikgu cuma bagi S. Jawapannya adalah 171 bahagi 128. Okay. So maknanya langkah pertama, cikgu tulis kat sini. Okay, langkah 1, awak cari dulu N dia apa. Okay, apa N dia. Kemudian awak cari langkah yang kedua, awak cari pula S dia berapa. Lepas dah tahu N dia, baru kita boleh cari hasil tambah dia. Okay, so yang C ni pun sama juga. Okay, tengok yang C ni. 2048 ni adalah N yang keberapa, bilangan yang keberapa. Cikgu tak nak beritahu. Awak cari dulu untuk langkah 1 kita ni. N dia apa, cari dulu. Okay, baru awak cari langkah yang kedua. Langkah kedua ni cikgu bagi hasil tambah dia saja. Hasil tambah keberapa cikgu tak nak beritahu. Okay, jawapannya adalah 1364. Okay. Alright, so cikgu rasa awak boleh dapatkan ni. Ya, buat kiraan betul-betul. Nanti next class boleh beritahu cikgu lah. Boleh Okay, so ni dah dapatkan jawapan ni. Nanti cuba kira betul-betul. Okay, so next soalan cikgu rasa yang ini cikgu nak bagi next class lah. Sebab penjelasan dia agak panjang. Next class kita ni untuk muka surat yang seterusnya iaitu latihan yang ke-20. Ini soalan kebat Okay, tapi kita nak ada satu masa ruang yang sangat panjang lepas tu Alright, so cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita lah. Kita habiskan awal. InsyaAllah. Jangan lupa isi kehadiran. Link ada dalam message kita, GM kita tu. Alright, so soalan nombor 20 ni kita wait for next class. Hati-hati kita buat pelan-pelan sikit lah, jangan risau lah. Alright, so yang lain ni awak bagi tumpuan hasil tambah ni dengan dua latihan kita ini, itu latihan 18 dan 19. Sila buat. Nanti cikgu tanya apa yang dah buat. Dan mungkin boleh tunjukkan sikit jalan kerjanya lah bagi cikgu ke apa ke next class ke macam mana. Alright.
Alright. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tentang Jang-Jang. Ada apa-apa soalan tak? Cikgu stop present Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni? So far? Tak ada Semua dah sarapan belum ni? Belum lagi elok pergi sarapan lah. Okay. So kita habiskan rekod kita pada rekod cikgu. Jangan lupa isi kehadiran. Cikgu akan bagi link ni semula. Stop recording. Okay, jangan keluar mana-mana.